Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fatifah Rani binti Ruslan, nombor metrik 2785557 akan menerangkan mengenai bab 6 dalam subjek kenegaraan iaitu darurat di Malaysia. Baiklah, sebelum kita pergi lebih dalam mengenai bab ini, kita perlu fahami apakah yang dimaksudkan dengan darurat. Baiklah, kita mulakan dengan definisi darurat. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, darurat boleh ditakdirkan sebagai keadaan susah yang datang dengan tidak disangka-sangka atau keadaan yang menyusahkan. Ia juga boleh ditakdirkan sebagai satu situasi yang mengancam kestabilan dan keselamatan negara. Darurat juga boleh ditakdirkan sebagai satu pengisytiharan oleh kerajaan yang mempunyai kuasa tersebut mengikut peruntukan dalam perlembagaan bagi keadaan huru-hara yang sedang berlaku. Secara kesimpulannya, apabila berlaku keadaan huru-hara di sesebuah negara yang boleh mengancam kestabilan dan keselamatan negara tersebut, kerajaan yang mempunyai kuasa boleh mengisytiharkan darurat mengikut peruntukan dalam perlembagaan. Baiklah, mari kita lihat apakah peristiwa-peristiwa darurat yang telah berlaku di Malaysia. Yang pertama ialah darurat pemberontakan Parti Komunis Melayu ataupun PKM dari tahun 1948 sehingga tahun 1960. Pada tahun 1964 telah berlaku darurat ekoran rusuhan kaum yang dicetuskan oleh Singapura semasa penggabungan dengan Malaysia. Pada tahun 1966 telah berlaku darurat iaitu konflik di antara kerajaan Sarawak yang dipimpin oleh Datuk Stephen Kalung Ningkan dengan kerajaan Persekutuan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Pada 13 Mei 1969 telah berlaku darurat iaitu rusuhan kaum ekoran dari keputusan pilihan raya yang telah diadakan pada tahun 1969. Dan pada tahun 1977 telah berlaku darurat iaitu konflik politik di antara negeri Kelantan yang diperintah oleh Parti PAS dengan kerajaan Persekutuan. Baiklah, antara kelima-lima peristiwa darurat yang telah berlaku di Malaysia, dalam bab ini kita akan memfokuskan kepada satu peristiwa darurat yang telah berlaku pada tahun 1948 iaitu peristiwa darurat pemberontakan Parti Komunis Melayu ataupun PKM. Sebelum kita pergi lebih dalam mengenai peristiwa darurat ini, mari kita sama-sama kenali apakah itu Parti Komunis Melayu ataupun PKM. PKM ditubuhkan pada tahun 1930 dan mula menjadi kuat ketika Jepun menjajah. Ia merupakan parti politik yang paling awal ditubuhkan di Tanah Melayu. Pada era penjajahan Jepun, British telah bekerjasama dengan PKM dan membentuk Rakyat Malaya Anti Tentera Jepun MPAJA dan Persatuan Rakyat Malaya Anti Jepun MPAJU. Setelah Jepun menyerah kalah, PKM diberi peluang untuk mengisi zaman transisi selama 3 minggu dalam mentadbir Tanah Melayu. Ia merupakan balasan daripada British kepada Parti Komunis Melayu atas budi mereka membantu British. Sepanjang tempoh 3 minggu ini, rakyat telah menyaksikan kekejaman komunis yang menjalankan ethnic cleansing atau penghapusan etnik ke atas rakyat berbangsa Melayu. Ini adalah kerana dendam mereka ke atas sikap orang Melayu yang pro-Jepun ketika perang berlangsung. Baiklah, mari kita lihat mengapakah berlaku pemberontakan komunis di Tanah Melayu. Situasi politik dalaman negara yang telah membawa kepada pemberontakan komunis Malaya di Tanah Melayu ialah penubuhan Malaya Union pada tahun 1946 telah menerima tentangan dari orang-orang Melayu. Oleh kerana itu, Malaya Union dibubarkan. UMNO mencadangkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, manakala golongan parti politik radikal mencadangkan Perlembagaan Rakyat. British menolak cadangan kumpulan kiri dan menerima cadangan UMNO untuk membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ini telah menimbulkan kekecewaan dalam diri parti-parti politik kiri dan mereka memulakan pemberontakan.
Sebab-sebab luaran yang telah membawa kepada pemberontakan komunis di Tanah Melayu ialah Persidangan Pemuda Asia di Kolkata pada 19 Februari 1948. Yang kedua, kemenangan Tentera Merah di China yang diketuai oleh Mao Zedong dalam menumbangkan kerajaan China nasionalis. Dan yang ketiga, kemenangan Viet Minh menewaskan Perancis di Vietnam. Ini menimbulkan semangat Parti Komunis Malaya untuk memberontak di Tanah Melayu. Baiklah, mari sama-sama kita lihat bagaimanakah perjalanan peristiwa darurat Parti Komunis Malaya dari tahun 1948 sehingga tahun 1960. PKM telah menjalankan pemogokan dan memusnahkan dan hilang sistem pengangkutan iaitu kereta api dan membakar semua ladang-ladang getah di Tanah Melayu. Komunis juga telah menjalankan pembunuhan beramai-ramai pegawai British di Tanah Melayu. Pada tanggal 16 Jun 1948, 3 orang pegawai estet Eropah telah dibunuh di Sungai Bakut iaitu di negeri Perak. Oleh kerana peristiwa ini, British telah mengisytiharkan darurat. Pada 17 Julai 1948, negeri Perak dan negeri Johor telah mengisytiharkan darurat. Pada 23 Julai 1948, darurat diisytiharkan di seluruh Tanah Melayu dan Parti Komunis Malaya diharamkan. Pada 24 Julai 1948, Singapura telah dimasukkan dalam peraturan darurat 1948. Baiklah, apakah impak peristiwa darurat PKM? Baiklah, impak daripada peristiwa darurat PKM yang pertama, kaum Melayu di Tanah Melayu bersatu padu dalam menentang komunis. Yang kedua, British meningkatkan pertahanan dengan yang pertama, meningkatkan pasukan tentera Melayu dari 4 ke 7 batalion. Yang kedua, pasukan tentera udara juga diperbesarkan. Yang ketiga, rekrut dijalankan terhadap pasukan polis khas. Yang keempat, pasukan kawalan kampung turut ditubuhkan. Yang kelima, pasukan polis persekutuan ditambah dengan jumlah 25,000 orang dan polis hutan seramai 24,000 orang. British juga telah menjalankan penyusunan semula masyarakat melalui rancangan BRICS. Oleh kerana ini, sebanyak 400 buah kampung baru didirikan. Impak daripada ini ialah ia telah menelan belanja sebanyak US dollar 44.3 juta dalam tempoh 4 tahun. Darurat PKM juga telah membuka peluang untuk ahli politik berpolitik. Baiklah, sekarang apakah usaha yang telah dijalankan oleh pihak British untuk mengekang Parti Komunis Malaya daripada terus memberontak di Tanah Melayu? Usaha yang telah dijalankan ialah yang pertama, kerajaan mengumumkan skim kerahan tenaga pada 21 November 1950. Hal ini menyebabkan ramai belia Cina melarikan diri ke negara China dan masuk ke dalam hutan. Kerajaan juga telah menjalankan catuan makanan, kawalan rondaan, Akta Keselamatan Dalam Negeri, memperkenalkan kad pengenalan terhadap semua rakyat di Tanah Melayu, mengeluarkan perintah berkurung, memperkemaskan sistem pentadbiran tentera awam, mengadakan penghematan risikan untuk membantu menjejaki Parti Komunis Malaya dan mengisytiharkan dan melaksanakan kawasan hitam dan putih. Pada awal tahun 1955, komunis antarabangsa telah menukar strategi mereka. Mereka meneruskan pemberontakan ke arah hidup kesemakmuran bersama. Sinn Peng, iaitu Setiausaha Agung PKM, telah menulis surat kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan David Marshall. Dalam surat tersebut, dia mengatakan bahawa kesediaan untuk berunding, iaitu setelah 3 minggu Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menawarkan pengampunan kepada Parti Komunis Malaya.
Disebabkan surat yang dihantar oleh Chin Peng tersebut telah berlangsungnya rundingan baling. Rundingan baling pada 29 Disember 1955 telah diadakan rundingan baling yang bertempat di Sekolah Kebangsaan Baling. Dalam rundingan tersebut, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, David Marshall dan John Davis telah mewakili Persekutuan Tanah Melayu, manakala Chin Peng, Rashid Maiden dan Chen Tien telah mewakili Parti Komunis Malaya. Akan tetapi, rundingan baling yang diadakan pada tahun 1955 ini telah menemui kegagalan. Ini adalah kerana Persekutuan Tanah Melayu menolak permintaan Parti Komunis Malaya untuk menjadi parti politik yang sah. Persekutuan Tanah Melayu juga telah menolak untuk menerima peletakan senjata secara terhormat dan bergerak secara bebas dalam masa. Disebabkan kegagalan rundingan ini, Parti Komunis Malaya kembali ke dalam hutan di utara tanah air dan bergerak secara subversif. Baiklah, mengapakah komunis gagal memberontak di tanah Melayu? Parti Komunis Malaya gagal memberontak di tanah Melayu disebabkan oleh mereka tidak dapat menggunakan masa dalam menjalankan pemberontakan mereka. Yang kedua, gerakan mereka bersifat Communis Cina, iaitu semangat kepartian yang melampau. Yang ketiga, peranan agama Islam yang banyak membantu dalam mengekang pemberontakan komunis. Dan yang keempat, peranan anggota keselamatan yang melebihi bilangan ahli PKM. Ini telah menyebabkan komunis gagal untuk terus memberontak di tanah Melayu. Baiklah, dalam tempoh dari tahun 1948 sehingga tahun 1960 telah banyak kesan-kesan daripada darurat yang berlaku di tanah Melayu. Kesan-kesan darurat PKM ialah yang pertama, wujud sentimen perkauman dalam kalangan rakyat. Yang kedua, wujud penempatan berasingan dalam kalangan rakyat di mana kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India duduk di kawasan yang berasingan. Yang ketiga, darurat komunis ini telah menelan kos perbelanjaan yang tinggi. Hal ini adalah untuk memastikan tanah Melayu bebas daripada ancaman komunis. Yang keempat, kemerdekaan tanah Melayu dipercepatkan iaitu kepada 31 Ogos 1957. Yang kelima, ancaman terhadap demokrasi di tanah Melayu. Walaupun perang sudah tamat pada tahun 1960, tetapi Parti Komunis Malaya masih lagi bergerak secara subversif dalam hutan. Mereka terlibat dengan beberapa peristiwa yang boleh mengancam keselamatan negara seperti peristiwa 13 Mei 1969 yang membawa kepada darurat, peristiwa pembunuhan Tan Sri Abdul Rahman Hashim iaitu Ketua Polis Negara pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 PKM terlibat dalam peristiwa pengeboman Tugu Negara. Perjuangan bersenjata kedua PKM berakhir apabila perjanjian damai Hatnyai diadakan pada 2 Disember tahun 1989. Kerajaan telah memberikan penempatan kepada ahli PKM di kawasan Betong. Sekian saja daripada saya. Saya berharap agar penerangan saya pada hari ini dapat membantu semua lebih memahami berkenaan bab 6 iaitu darurat. Sekian, terima kasih.